Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita mohon kepada Allah dalam keadaan suasana yang seumpama ini agar kita semua ditulis di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua di kalangan hamba Allah yang saleh dan diampunkan akan segala dosa-dosa kita. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pembacaan kitab hikam kita Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, dan kita mengambil daripada kitab yang dihuraikan ataupun yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Malik, yakni Tok Pulau Manis. Dan kita telah sampai pada muka surat yang ke-16. Sampai pada muka surat yang ke-16, baris yang ke-7 daripada bawah, muka surat 16. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadra fika yamdihi. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadra yumdihi. Maksudnya, tiada jua daripada nafas yang engkau keluarkan akan dia itu melainkan adalah baginya qada padamu, yakni takdir padamu yang dilakukannya akan dia yang telah berlaku padanya. Maknanya dikatakan bahawa tidak ada nafas yang kita keluarkan melainkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada kita ini ada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka ketahuilah, yang disebutkan nafas adalah sebahagian daripada udara ataupun sedikit daripada udara yang keluar daripada badan kita. Nafas dikatakan bahawa udara yang kita hembuskan pada setiap saat daripada badan kita. Maka udara ataupun angin yang kita hembuskan itu disebut nafas. Maka segala ataupun setiap nafas dalam setiap keadaan yang masuk dalam tubuh badan kita, kemudian kita keluar, masuk keluar nafas kita itu, ini menunjukkan bahawa adanya kehidupan bagi kita. Kemudian setiap nafas yang keluar itu akan berlangsung takdir Allah Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang saleh, mereka sentiasa menjaga setiap nafas mereka itu berada di dalam keadaan kebaikan. Kerana kata ulama sufi, seandainya kamu tidak berzikir sehingga menjadikan nafas kamu nafas yang berzikir, seandainya kamu tidak melakukan kebaikan sehingga setiap detik dan nafas kamu
tidak ditulis akan kebaikan, maka tidak ada perbezaan bagaimana dengan nafas, maknanya nafas binatang yang keluar, masuk keluar juga. Maka kita orang yang beriman kepada Allah, pastikan setiap nafas, setiap detik, setiap masa itu tertulis sebagai amal-amal yang soleh. Maka jaga-jaga kita ataupun cuba sedaya upaya supaya setiap nafas kita itu tidak diisi dengan perkara maksiat dan tidak diisi dengan perkara-perkara dosa. Dan setiap nafas yang kita telah isikan dengan perkara-perkara dosa, maka hendaklah diistighfarkan, ditaubatkan agar dosa-dosa itu dihapuskan dan ditulis dengan kebaikan. Maka demikianlah orang-orang sufi mengambil kira setiap nafas. Nafas yang keluar itu melainkan semuanya ada takdir ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu berlangsunglah takdir itu mengikut nafas-nafas kita yang berjalan, yang keluar masuk, sehingga perjalanan kita ini sama ada dipenuhi dengan kebaikan ataupun dipenuhi dengan dosa-dosa, wal-iyazubillah. Yakni segala nafas engkau itu dikira atasmu. Maknanya setiap nafas itu dihitung. Adakah setiap nafas itu diguna kebaikan ataupun tidak. Maka ulama sufi mereka ini sentiasa menjadikan ataupun berusaha agar nafas mereka ini nafas yang berzikir. Oleh kerana itu, jalan kita supaya setiap nafas kita itu diberi pahala, hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga hendaklah kita sentiasa berada di tempat-tempat yang saleh bersama dengan orang-orang yang saleh. Kerana bila kita bersama dengan orang yang saleh, maka setiap detik, setiap nafas, setiap saat ditulis dalam keadaan melakukan kebaikan. Kerana disebut dalam hadis, tidak akan rugi, tidak akan binasa seseorang yang bersama dengan orang-orang yang saleh. Maka untuk kita supaya nafas kita ini nafas kebaikan, maka sentiasalah kita banyak zikir. Yang pertama, yang kedua berdampingan dengan orang yang saleh, dan yang ketiga sentiasa berada di tempat-tempat yang baik, seperti berada di majlis ilmu. Ini di antaranya. Apabila kita duduk dalam melakukan kebaikan, maka setiap nafas kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan kebaikan. Maka dalam matan kali ini memberitahu setiap nafas kamu dikira oleh Allah. Setiap nafas kamu dihitung. Adakah setiap nafas kita ini diisi dengan kebaikan ataupun sebaliknya. Yakni dikatakan segala nafas engkau itu dikirakan atasmu, kerana tiap-tiap nafas itu menghendaki ia tajalli. Setiap nafas kamu itu hendaklah ataupun setiap nafas kamu ini nanti Allah akan zahirkan ataupun tajallikan dia kebaikan. Apabila setiap nafas kamu ini kamu gunakan kebaikan, nanti Allah Ta'ala akan zahirkan maknanya kebaikan Allah terhadap diri kamu. Kita melakukan kebaikan setiap nafas, maka Allah akan zahirkan kebaikannya. Maka dan demikian tajalli mewajibkan makrifah kepada Allah. Apabila kamu berjaya menjaga setiap nafas, setiap detik, setiap saat itu dengan berzikir kepada Allah, dengan melakukan amal soleh, maka mewajibkan ataupun menyebabkan kamu mendapat makrifat kepada Allah Ta'ala.
Maka yang demikian makrifat itu mewajibkan itu hamba itu ubudiyah. Dan apabila Allah Ta'ala tajallikan akan makrifat kepada seseorang itu, menyebabkan seseorang itu akan duduk dalam keadaan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita sudah nyatakan, ubudiyah ini lebih tinggi pada ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu kadang-kadang ada lagi lalai kepada Allah, tidak istiqamah. Tetapi setelah istiqamah itu, maka dia telah naik daripada ibadah kepada ubudiyah. Maka mewajibkan hamba itu ubudiyah kepada Allah. Apabila hati sudah berzikir kepada Allah, maka membawa kepada seorang tadi ubudiyah kepada Allah, yakni melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapat musyahadah dan juga muraqabah. Dan sekurang-kurang ubudiyah itu diam di bawah takdir. Dan sekurang-kurang ubudiyah tadi, hati seseorang itu tunduk di atas segala ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Hatinya sentiasa berzikir dengan Allah Ta'ala, dan hatinya sentiasa redha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa maknanya apabila seseorang itu sudah mendekati Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya menjadikan setiap nafas itu berzikir kepada Allah. Setiap nafas itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan kita ini menjadikan makhluk. Maka setiap makhluk yang Allah Ta'ala jadi itu ada takdirnya. Maka ada manusia Allah Ta'ala beri kita sentiasa bernafas. Setiap nafas kita, nafas orang lain itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan perkiraan nafas itu menunjukkan bahawa setiap masa, setiap saat itu ditulis oleh Allah Ta'ala akan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman, ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka tidak akan terlepas daripada apa yang kamu lafazkan kecuali padanya ada raqib dan atid. Maka ada malaikat yang mencatat kita setiap saat, setiap masa. Malaikat mencatat akan amalan kita. Maka beruntunglah para jamaah kalaulah masa, setiap saat, setiap detik kita ini tertulis sebagai amalan saleh di sisi Allah Ta'ala. Setiap saat setiap detik itu semua di dalam genggaman Allah. Allah mengetahui segala-galanya, semua di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan jalan itu kita dapat mengetahui bahawa perlunya setiap detik dan masa kita ini dalam keadaan mengikuti perintah Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan setiap nafas yang keluar masuk seluruh makhluk hidup, semuanya itu dengan izin Allah Ta'ala. Dengan adanya nafas kita, maka ada kehidupan kita. Maka setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan, pergerakan kita, baik diam, baik bergerak, pergerakan atau diam, semuanya di dalam kuasa Allah Ta'ala. Bahkan setiap detik itu ada Allah tetapkan. Detik ini daun berguguran, detik ini tumbuhnya tanaman, detik ini maknanya hidupnya makhluk, detik ini matinya akan makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'asukum fihi liyaqda ajalun musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa indahu mafatihul ghaib, maka di sisi Allah Ta'ala anak kunci pembendaraan segala yang ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Allah mengetahui apa yang berlaku di daratan, apa yang berlaku di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada yang gugur daripada daun-daun kecuali Allah mengetahui. Wala habbatin fi zulumatil ard, dan juga benih-benih yang ada di dalam kegelapan bumi, iaitu di dalam bumi, benih-benih yang tumbuh semua. Wala ratbin wala yabisin, sama ada yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang nyata, yakni di dalam Lauh Mahfuz. Semuanya Allah Ta'ala catat dah, semuanya telah ditulis. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah Allah yang mematikan kamu pada waktu malam. Apa maksud mematikan? Tidur. Dan bagaimana ustaz kalau kita tidur? Kalau tidur nak ibadat macam mana? Maksud dia, kalau kita tidur, pastikan kita tidur dalam keadaan ibadah. Kerana cuba kita bayangkan, kalau orang tidur 8 jam, kalau orang tidur 8 jam, kalau dia biarkan tidur begitu saja, maka kosong waktu 8 jam tadi dengan ibadah. Tidak ada orang-orang soleh kecuali dia akan pastikan setiap saat itu ibadah, maka dicontohkan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dialah Allah Ta'ala yang mewafatkan kamu pada waktu malam, yakni yang tidur kepada waktu malam. Dan apabila kita tidur pada waktu malam, kita bernafas, masuk keluar, pastikan para jamaah, antum tidur nanti dalam keadaan tertulis ibadat di sisi Allah. Maka kata ulama, seorang itu jangan tidur kecuali hendaklah dia mengambil wuduk terlebih dahulu. Kalau dia tidur tidak mengambil wuduk, maka dia tidak ditulis ibadat ketika mana dia tidur. Buang sifat malas kita itu. Ambil wuduk sekejap saja. Ambil wuduk, baring. Bila kita baring dalam ada wuduk, maka tertulis ibadat, lalu didatangi malaikat. Malaikat akan menjaga kita. Selepas kita baring setul dengan isteri, kita tidur pun batal wuduk, itu tidak mengapa, kerana ketika pembaringan itu hendaklah ada wuduk. Dan selepas daripada itu, jangan tidur begitu saja. Walaupun mengambil wuduk, bacalah zikir, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, lillahi ma fis sama, dan beberapa lagi zikir-zikir baca. Apabila kita tidur nanti, setiap nafas kita itu berzikir, setiap nafas kita itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tidur dalam keadaan berzikir, lalulah terputus zikirnya dengan sebab tidur, maka dia ditulis setiap nafasnya berzikir kepada Allah. Ini pentingnya. Sebab tu para ulama sampai mengambil kira, setiap nafas pun dia mengambil kira. Maka wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wan-nahar, Allah Ta'ala menidurkan kamu pada waktu malam. Dan ketika tidur, pastikan setiap nafas kamu itu ditulis ibadat. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah Ta'ala mengetahui juga apa yang kamu lakukan pada waktu siang hari, yakni waktu siang hari ibadah. Jangan dijadikan itu perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita kemas rumah, niatkan ibadat. Habis Sa'ad Al-Idrus mengatakan, setiap amalan-amalan yang kamu lakukan itu yang tidak ada maksiat di dalamnya itu, walaupun perkara itu kelihatan harus, tetapi diniatkan agar menjadi ibadah. Makan nasi,
maka niat, ya Allah ya Tuhanku, aku makan nasi ini untuk menguatkan tubuh badanku untuk ibadat. Maka apabila diniatkan untuk ibadat, maka insya-Allah akan jadi setiap nafas kita itu tertulis ibadah kepada Allah. Maka di antaranya juga kita kalau boleh menyarankan kepada jamaah, ingat jangan tinggal wuduk, kekalkan berwuduk. Sesiapa yang dengar kuliah pastikan ada wuduk walaupun dia mendengar kuliah, dan ustaz tidak akan menyampaikan kuliah kecuali dalam keadaan ada wuduk. Maka kerana apa? Kerana kita mahu setiap saat, masa, detik kita tertulis ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikata summa yab'asukum fihi liyaqda ajalun musamma. Kemudian bila kita sudah tidur, nanti Allah Ta'ala bangkit sampai pada waktu ajal yang telah ditetapkan. Kemudian summa ilaihi mauji'ukum, kita akan kembali kepada Allah. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah Ta'ala akan membentangkan apa yang kita lakukan semasa kita hidup di atas muka dunia. Maka demikianlah dikatakan bahawa disuruh kepada kita agar sentiasa berubudiyah kepada Allah, dan sekurang-kurang ubudiyah diam di bawah segala takdir, yakni kita dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, dalam keadaan kita redha segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kerana melihat ia lemah dirinya, kerana kita sedar, kerana mengetahui bahawa diri kita ini lemah. Bila lemah, kita hanya menyerahkan diri kepada Allah, dan sendirinya Tuhannya dengan kebesaran, dan Allah Ta'ala itu dengan kebesarannya, dengan sifat kebesaran. Sebab itu dalam perbuatan makhluk ini, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini ada dua. Dalam segala makhluk yang Allah Ta'ala jadikan, ini ada dalam keadaan dua keadaan. Satu keadaan tidak perlu kita usaha, Allah yang mengatur. Allah Ta'ala mengaturkannya. Seperti apa? Seperti pergerakan matahari, bulan, bintang, oksigen, dan juga pertukaran malam dan siang. Tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sehingga satu ketika Nabi SAW didatangi Sayyidina Bilal ibn Rabah. Tiba-tiba Sayyidina Bilal tengok Rasulullah menangis. Rasulullah SAW menangis. Lalu Sayyidina Bilal bertanya, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Rasulullah membaca ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Maka sesungguhnya pada pertukaran langit dan siang, pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, hanya memberi peringatan kepada orang yang mempunyai akal. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa seseorang itu hendaklah sentiasa memikir ciptaan Allah dan muhasabah diri, kemudian beribadat agar setiap masa detik itu tertulis dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan satu lagi perbuatan yang Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar. Suruh kita ikhtiar, suruh kita usaha. Seperti apa? Seperti kita bekerja, seperti kita makan, minum, bekerja, beribadah kepada Allah Ta'ala dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa perjalanan kita dalam kehidupan kita ini tidak terlepas daripada 4 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, selain pada taat, maksiat pada Allah. Orang kalau dia tak buat taat, dia buat maksiat. Kalau dia tak buat maksiat, dia buat taat. Begitu keadaannya. Jadi tak lepas pada 4 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kemaksiatan. Yang ketiga, nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah. Yang keempat, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak dijauhkan daripada bala, ataupun ujian, maka dia mendapat nikmat. Dan sesiapa yang maknanya dia ini
diberi nikmat, maka dijauhkan daripada bala. Maka demikianlah kehidupan kita, sama ada taat, maksiat, ujian, bala. Begitulah keadaannya. Maka pilih kita, biar kita ini menjadi orang yang mendapat nikmat, dalam nikmat itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan lagi di sini melihat akan dirinya lemah dan Allah Ta'ala itu dengan kebesarannya, maka adalah tiap-tiap nafas yang kamu keluar masuk, nafas kamu yang keluar masuk itu, nafas itu salik, apa makna salik? Berjalan ia kepada Tuhannya. Setiap nafas itu menunjukkan kamu berjalan kepada Allah. Para jamaah sekalian, nafas kita ini setiap hari semakin berkurangan jumlahnya. Kerana apa? Kerana umur kita semakin berkurangan, kerana semakin hari semakin kita dekat dengan Allah. Bukan dekat dengan Allah, maksudnya dekat dengan kematian. Apabila mati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh kepada kita menyedari bahawa setiap saat, detik itu perjalanan kita kepada Allah Taala, bukan saja-saja. Maka isilah kamu dengan kebaikan. Sebab dengan itulah kata ulama, ada beberapa perkara yang kita kena lakukan. Apa dia? Sebelum nafas kita terhenti, apa dia? Yang pertama, kekalkan taubat kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita membayar segala hak-hak Allah. Apa maksud membayar segala hak-hak Allah? Membayar segala hak Allah ini yakni mengqadakan sembahyang yang kita tinggal, mengqadakan puasa yang kita tinggal, ataupun membayar fidyah yang kita tidak bayar lagi. Maknanya maka menunaikan hak-hak Allah, membayar hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah sebelum daripada kita wafat. Dan yang ketiga menghubungkan silaturahim, yakni jangan ada pemusuhan kita dengan orang lain. Jangan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita ada lagi bermusuh dengan orang lain. Maka dikatakan bahawa seseorang itu hendaklah dia pastikan setiap detik, saat perjalanannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kepada inilah mengisyaratkan setengah daripada masyayikh dengan katanya, bermula jalan kepada Allah Ta'ala itu atas segala bilangan nafas makhluk. Jalan kepada Allah Ta'ala ini banyak macam mana? Banyak mengikut bilangan nafas makhluk. Bilangan nafas makhluk ni kata guru saya 124,000. Maknanya nafas. Maka jalan kepada Allah, tak kira terlalu banyak mengikut nafas manusia yang keluar. Jadi kadang-kadang ada orang melalui jalan apa? Hanya memberi makan pada binatang saja, tiba-tiba Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia. Kadang-kadang dengan cara apa? Kadang-kadang dengan cara menyelamatkan binatang yang akan binasa. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan. Sebab itu dikatakan bahawa ada satu orang wanita hanya memberi air kepada seekor anjing. Akhirnya Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah terjadikan dia ahli taubat. Allah masukkan dia dalam syurga. Bermula daripada apa? Bermula daripada dia memberi minum kepada anjing. Maka jalan kepada Allah Ta'ala ini banyak. Maka setiap nafas itu berjalan kita mengikut takdir Allah. Pastikan perjalanan kita, nafas kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bilangan nafas sehari semalam, bilangan nafas sehari semalam itu iaitu 24,000. Macam mana ulama ni kira, wallahu alam. Maka nafas kita turun naik ini, masuk keluar nafas katanya lebih kurang 124,000 satu hari.
Satu hari 124,000. Lihat kuasa Allah Ta'ala mengatur segala-galanya kepada hamba-hambanya. Maka demikianlah adab hamba itu di dalam segala nafasnya. Nafasnya dijadikan bagi Tuhannya. Allah Ta'ala jadikan kita bernafas ini, Ta'ala jadikan itu tiada atasnya, kerana bahawasanya segala nafas itu khazain, khazanah pembendaran segala amalnya yang memberi manfaat baginya. Maka setiap nafas kamu yang kamu diberi oleh Allah Ta'ala itulah perjalanan amal kamu. Nafas kamu menunjukkan perjalanan amal kamu. Kerana kalau kita tak boleh nafas, kita tak boleh nak beramal dah. Maka setiap nafas itu adalah perjalanan amal soleh kamu. Amal soleh kamu. Jadi setiap nafas itu ada khazanah dia, ada pembendaharaan dia yang Allah Ta'ala bagi. Dengan nafas yang Allah beri kepada kita, masuk keluar nafas itu memberitahu kepada kita bahawa itulah perjalanan kamu untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nafas yang kita masuk keluar tadi, kita pun bergerak di atas takdir Allah. Bergerak di atas takdir Allah. Maka kita kena beriman dengan qada dan qada Allah Ta'ala, untung baik dan untung buruk, yakni qada yang baik, qada yang buruk. Qada yang baik adalah seperti iman, taat, amal ibadat soleh, perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Tetapi qada yang tidak baik itu kufur, derhaka kepada Allah Ta'ala, tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah Ta'ala, dan segala perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa seseorang itu perjalanan kehidupan dia itu hendaklah diisi dengan perkara-perkara yang baik. Dan apabila seseorang itu sudah memahami bahawa betapa besarnya nafas, betapa besarnya nikmat Allah memberi kita bernafas, maka di situlah kita kena jalankan perintah Allah agar setiap perjalanan kita tadi dalam keadaan mendapat kebaikan. Maka Allah kira setiap nafas kita itu ditulis nafas kebaikan. Jangan sampai bila nafas ini keluar, ini nafas maksiat. Jaga-jaga. Sebab itu Allah Ta'ala telah berfirman dalam suratul Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'r fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, semua makhluk baik yang berada di langit ataupun dia berada di bumi memohon kepadanya, meminta kepadanya, kulla yaumin huwa fi sya'r. Maka setiap hari Allah Ta'ala akan mengurus segala urusannya. Allah Ta'ala akan uruskan segala urusan hambanya setiap hari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka daripada manakah nikmat Allah yang kamu dustakan. Maka di dalam keadaan ini kena faham, setiap nafas yang kita hirup, keluar dan masuk dilalui bersamanya perjalanan takdir Allah Ta'ala. Maka gunakanlah setiap takdir Allah melalui perjalanan nafas kita yang masuk keluar tadi dengan perasaan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga dalam keadaan reda di atas segala ketetapan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu para ulama menyatakan, teguhkanlah keimanan kamu dengan Allah Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu, dan usahalah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dan sebenarnya
adalah setengah mereka itu dibilangkannya barang yang luput setengah daripada segala nafasnya itu pada memamah daripada makan. Ini orang-orang soleh. Sehingga ada orang soleh dia kira ruginya masa kerana aku banyak mamah makanan. Sebab itu kalau kita baca kisah orang yang soleh, dia tulis, dia kata ada di kalangan mereka yang dia tak makan roti yang keras, ataupun zaman kita dia makan biskut keras. Dia akan rendam sampai lembut baru dia makan. Lalu ditanya, ya Syekh, kenapa engkau makan roti kau rendam terlebih dahulu? Kerana katanya, aku tidak mahu menghabiskan masa aku dengan memamah makanan. Aku tidak mahu menghabiskan masa aku dengan memamah makanan. Maknanya begitu orang-orang dulu, orang salafus saleh dahulu mengambil kira tentang masa. Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik itu kalau dia pergi ke tandas, keluar daripada tandas, dia akan bertaubat kepada Allah. Kenapa pergi ke tandas itu bertaubat kepada Allah? Kerana katanya ketika berada di dalam tandas, ia tidak dapat melakukan ibadat sebagaimana biasa. Maka oleh kerana itu bila keluar daripada tandas, akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Begitu keadaannya, sehingga dikatakan bahawa diambil kira sampai memamah makanan pun diambil kira juga. Ini orang salafus saleh. Lalu dikatakan bahawa daripada segala nafasnya pada yang memamah dari makan, ini memamah makanan, menggigit makanan supaya jangan istighal, supaya tidak sibuk. Jangan sibuk ia pada segala nafas dalam makan lain daripada zikir, supaya tidak disibukkan dengan makan selain daripada zikir. Sepatutnya disibukkan dengan zikir, tapi disibuk dengan memamah makanan. Tengok orang dulu, nak mengunyah banyak-banyak pun dia tidak mahu. Kerana apa? Kerana baginya rugi sungguh dia berzikir. Dan hari ini kadang-kadang kita melihat bahawa kita terlalu banyak rugi masa kita. Kita rugi masa ikut membaca WhatsApp. Kadang-kadang kita baca WhatsApp, jawab WhatsApp lain, malah habis masa berjam-jam. Kadang-kadang kita terlalu tengok Facebook lama-lama, rugi masa maknanya. Dan kadang-kadang kita ini tengok YouTube panjang-panjang pun rugi masa sebenarnya. Sehingga akhirnya sedikit kita hari ini maknanya ataupun kebanyakan kita dah hari ini sudah melupai Al-Quran. Sikit demi sikit kita sudah tidak sibuk dengan Quran, kita sudah tidak sibuk dengan zikir, kita sudah tidak sibuk dengan selawat, kita sudah disibukkan dengan sesuatu yang melalaikan kita. Maka masa-masa kita itu menjadi rugi begitu sahaja. Maka lihat orang-orang soleh dahulu, dia tidak mahu rugi masa. Sehingga Urwah ibnu Zubair ketika mana beliau ingin dipotong kakinya, lalu katanya tabib dia kata tabib tu kata, kamu makanlah herba ini, kalau kamu makan nanti kamu tidak sedar, baru kami para doktor boleh potong kaki kamu. Kata Urwah, kalau aku makan aku tidak sedar, maka putus zikirku kepada Allah. Maka aku tidak mahu putus zikirku. Biarlah kau potong kaki aku dalam keadaan aku sedar, tapi dalam keadaan aku mengingati Allah. Kalau begitu kamu nak potong kaki aku, potonglah ketika mana aku sedang solat. Maka ketika mana dia semayang, maka dia berunjuk kaki, dia angkat takbir, orang pun kerak kaki dia.
Baginya dalam keadaan begitu lebih dia sukai asal tidak putus zikirnya kepada Allah. Para jemaah kita sekalian, banyak sungguh masa-masa kita lalai habis begitu saja. Maka sampai begitu sekali ke ambil kira bagian makan? Ya, sampai dia ambil kira tak berani nak makan makanan yang keras-keras. Roti pun digendam biar lembut. Bila ditanya, kerana aku tidak mahu rugi masa dengan mengunyah makanan. Kerana kalau aku rugi, kalau aku duk sibuk dengan mengunyah makanan, bila masanya aku nak memperbanyakkan zikir kepada Allah Ta'ala. Demikianlah orang saleh mengambil berat berkaitan dengan masa. Dan inilah muraqabah yang tinggi. Inilah muraqabah seseorang itu kepada Allah, merasa Allah Ta'ala perhati, mengambil kira. Ini muraqabah yang tinggi sampai terlalu memikirkan tentang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak mahu rugi masa dengan memamah makanan banyak-banyak. Dan dikata pada maqam suluk, inilah muraqabah yang tinggi pada maqam suluk, telah membilangkan akan dia segala orang yang dahulu. Ini orang salafus saleh dahulu mengambil kira. Maknanya tak berani nak makan banyak-banyak, tak makan benda-benda keras, takut padang nak menggigit, habiskan masa dengan gigitan makanan, gigit makanan, mamuh makanan, mengunyah makanan sampai terpulus, kurang mereka berzikir. Ini maknanya orang-orang dahulu, orang salafus saleh. Tetapi bagi setengah mereka itu yang lebih akmal, yang lebih sempurna lagi, hebat lagi daripadanya, iaitu muraqabah tawfatu ain. Apa makna tawfatu ain? Iaitu kelipan mata. Bukan kata satu, dia kata setiap kelipan mata itu aku nak isi dengan taat kepada Allah. Setiap kelipan mata. Maknanya setiap mata berkelip itu dia nak pastikan bahawa jangan ada masa digunakan dengan maksiat terhadap Allah Ta'ala. Kadang-kadang maksiat ni ada dua. Maknanya maksiat macam mana? Kadang-kadang maksiat itu yang berbentuk perbuatan, kadang-kadang berbentuk hati. Berbentuk hati. Itu jaga-jaga. Baik. Dan adalah murad daripada muraqabah. Yang dimasukkan muraqabah itu iaitu dengan mentahqiqkan hati. Mentahqiqkan hati dengan menilik hak Allah, yakni dengan maknanya mentahqiqkan, maknanya mendalami ataupun meneguhkan hati tadi dengan menilik hak Allah Ta'ala dalam batin dan zahirnya pada tiap-tiap masa. Setiap masa pastikan dengan ibadat, batin tadi hidup, hati ingat kepada Allah. Kadang-kadang orang-orang salafus saleh ataupun orang-orang saleh lah maknanya, para ulama, orang-orang para habaib yang saleh, orang-orang yang saleh, kadang-kadang kita tengok dia ni macam duduk saja je, kadang-kadang bersembang-sembang dengan orang, tetapi sebenarnya hati mereka tu dalam keadaan zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ada ulama Yaman, antum kenal Allamah Habib Umar. Allamah Habib Umar, kita tengok perjalanan hidupnya, setiap masa tak rugi dia. Setiap masa dia memang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa jangan kita rugikan masa. Pastikan setiap saat itu, setiap nafas kita, setiap detik kita itu hendaklah diisi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka barang siapa memelihara ia akan Allah Ta'ala dalam segala nafas, maka hendaklah dihentikan dan sekalian ahwalnya. Kalau Allah Ta'ala sudah maknanya setiap saat itu dipelihara oleh Allah Ta'ala, maka akan tidak terhenti dia dalam keadaan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan adalah setengah daripada faedah memandang takdir itu, iaitu meninggalkan takdir. Seperti yang telah dikatakan oleh setengah mereka itu, telah luluslah segala takdir Tuhan dan hukumnya, maka senangkan oleh hatimu daripada mengharap-harap dan daripada menyesal. Ini ada kaitan dengan matan yang kita akan bicara malam besok, insya-Allah. Lalu dikatakan bahawa hendaklah hati kamu tenang dengan Allah Ta'ala, duduklah di atas takdir Allah dengan amal perjalanan yang baik, dan pastikan setiap detik, setiap saat kita itu dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita ada masa, kita detik. Jadi setiap nafas-nafas kita ini, kalau kita dalam kebaikan, nafas itulah nafas yang mendatangkan cahaya. Tetapi jangan sampai satu masa nafas itu keluar, nafas itu membawa kegelapan hati. Pastikan setiap nafas kita, setiap detik kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i tauquhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang Islam itu adalah meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Jadi sebaiknya kita gunakan masa kita itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadikanlah kita hamba Allah yang beradab, yang sopan dengan Allah Ta'ala, menerima takdir Allah, melakukan amal dalam keadaan ikhlas dan reda segala apa yang berlaku. Maka dalam keadaan macam itu, kita kena menerima perjalanan, menerima segala ketetapan Allah, dan pastikan perjalanan kita perjalanan yang membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita bernafas, binatang pun bernafas, tetapi nafas kita nafas yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman menyatakan bahawa walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa ulaika kal an'am bal hum adall. Maka dikatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan banyak daripada zuriat-zuriat yang terdiri daripada zuriat manusia, kasirun minal jinni wal ins, ramai daripada manusia dan juga jin, kasirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ramai daripada manusia dan jin itu disediakan dalam api neraka. Kenapa? Kerana mereka ada hati tetapi tidak gunakan hati, mereka ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar. Ulaika kalb an'am bal hum adall, bahkan mereka seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Jadi dalam keadaan macam ini, perjalanan kita dalam keadaan sentiasalah para jemaah sentiasalah berzikir kepada Allah, hidupkan hati mengingati Allah Ta'ala. Pastikan setiap masa saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan seandainya kita jatuh kepada maksiat, maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah. Moga-moga setiap nafas kita nafas orang yang mendapat kebaikan. Apabila antum sudah banyak berzikir, nanti hati tak putus ingat kepada Allah. Teruskan berzikir, insya-Allah. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan pada malam ini. Moga-moga antum semua mendapat kebaikan di sisi Allah, mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan insya-Allah lepas pada ini kita cuba isi masa kita dengan ketaatan kepada Allah. Sesiapa yang jatuh kepada maksiat, cepat-cepat kembali kepada Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah, jangan
putus asa dengan Allah, dan jangan kita ini maknanya menjauhkan diri pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua hamba Allah yang saleh, dikurniakan taubat nasuha, tidak kita wafat kecuali dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah banyakkan hadir di tempat orang-orang saleh, kekalkan wudu sama ada siang dan juga malam. Niatkan dengan niat-niat yang baik. Setiap hari niat nak dengan perkara-perkara yang baik supaya pahala kita tidak berterusan, dan pastikan juga setiap masa saat kita adanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Gunakan lidah kita kebaikan, anggota kita dengan kebaikan, hati kita dalam keadaan bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah lidah kami lidah yang berzikir, nafas kami nafas yang bersyukur, tangan kami tangan yang mahabbah, setiap nafas kami nafas yang mengingatimu ya Allah. Setiap saat pergerakan kami, pergerakan membawa ketaatan kepadamu ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami di atas maksiat yang kami lakukan. Jadikanlah kami semua hamba-Mu yang saleh ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-Mu yang saleh ya Allah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kami semua dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.